Baiklah, tuan-tuan dan puan, majlis menyerahkan program pada hari ini kepada saudari moderator Ganbehi untuk membawa kita ke sesi seterusnya. Persilakan. Salam sejahtera, salam kegembiraan sastra saya ucapkan kepada warga Dewan sekalian. Selamat datang ke program Borak Orang Timur bagi tahun 2024. Bagi program Borak Orang Timur kali ini, kami akan kupaskan secara terperinci berkenaan dengan cerita rakyat Kuala Berang, iaitu Lubuk Mati Bertiga. Sebelum itu, izinkan saya memberi sedikit definisi berkenaan cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan suatu bentuk hiburan masyarakat pada zaman dahulu yang disampaikan secara lisan. Sama ada dalam penceritaan berbentuk mitos, legenda, hikayat maupun pendongeng. Jadi hadirin, tidak lengkaplah suatu hidangan tanpa adanya cincaluk buat warga Melaka. Begitu juga dengan diskusi kita pada pagi ini, tidak lengkaplah tanpa ada sesi perkenalan para panel yang saya bawakan, yang saya kira cukup mahir dalam bidang sastra. Baiklah, untuk panel kita yang pertama merupakan anak kelahiran negeri Terengganu. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Jabatan di Jawatan Pengajian Melayu Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Datuk Razali Ismail. Beliau juga pernah memenangi hadiah utama Sastra Perdana kategori cerpen kanak-kanak pada tahun 2017, hadiah Sastra Darul Iman 3 2017 dan hadiah Sastra Darul Iman 4 2019 kategori cerpen dan cerpen eceran kanak-kanak. Karya beliau yang terkini bertajuk Lakaran Budaya dalam puisi Muhammad Haji Sadiq telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun lepas, tahun 2023. Tidak lain tidak bukan, semestinya Dr. Muhammad Irfannya bin Abdul. Panel kedua pula merupakan bekas pensyarah cemerlang Jabatan Pengajian Melayu di Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Datuk Razali Ismail. Semasa berkhidmat sebagai guru, beliau dilantik sebagai jurulatih utama Kesusastraan Melayu Negeri Terengganu. Beliau turut pernah terlibat dalam program pengkaryaan Guru Majlis Buku Kebangsaan Malaysia MBKM pada tahun 2015. Beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai ahli jawatan kuasa Persatuan Jawat Sastrawan Terengganu Pelita sejak tahun 2016 dan ahli Persatuan Penyair serta bergerak bersama kumpulan penulis Mabiaro. Beliau juga banyak menghasilkan karya dalam genre puisi, cerpen dan drama. Bukan itu sahaja, beliau juga merupakan salah seorang pemenang hadiah sastra kumpulan utusan HSKU pada tahun 2017, Hasdi 4 dan Hasdi 5 bagi kategori cerpen remaja dan buku kanak-kanak. Hadirin, berikan tepukan gemuruh kepada Encik Bahtiar bin Omar selamat datang ke kita. Seterusnya, panel ketiga kita, satu-satunya bunga antara kumbang. Dr. Rohaiza merupakan pensyarah Jabatan Pengajian Melayu Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Datuk Razali Ismail. Beliau mengajar subjek berkaitan budaya dan kesusastraan Melayu. Beliau telah menceburi bidang pendidikan selama 12 tahun. Beliau turut menjadi editor analogi cerpen di hujung ranting musim untuk terbitan Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Datuk Razali Ismail. Beliau baru sahaja membentangkan kertas ilmiah berkaitan peranan pelaziman sosial dalam memupuk perkembangan individu dalam seminar internasional Universitas Dhamawangsa Medan, Indonesia. Majlis dengan segala hormat yang menjemput, dipersilakan Dr. Rohaiza. Baiklah warga Dewan, tanpa melengahkan masa lagi, diskusi kita akan dimulakan dengan konsep naratif lisan. Jadi saya menjemput Dr. Rohaiza untuk menerangkan secara lebih mendalam. Persilakan Doktor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan teruskanlah dengan menerangkan berkaitan dengan naratif lisan itu sendiri. Jadi berkaitan dengan naratif lisan ini memang digunakan sebagai sumber maklumat sejak daripada berkurun yang lalu dah. Bagaimana maklumat itu diproses. Cuma pada tahun 1966 bermula dengan satu persidangan oleh sarjana-sarjana di California, yang mana naratif lisan ni mereka pihak sarjana ni memartabatkan naratif lisan ini dia adalah sesuatu yang mana perlu melalui proses temu ramah ataupun wawancara, dan ianya perlu direkodkan di dalam tape recorder atau sekarang ni pun orang dah buat video kan. Jadi itulah yang menyebabkan naratif lisan ini menjadi satu sumber utama, terutama sekali dalam memperkembangkan bahasa dan sastra dalam kalangan masyarakat kita. Jadi berkait dengan proses saya memang menggunakan naratif lisan ini sebagai elemen utama untuk memperkenalkan bagaimana kajian saya bermula. Seterusnya bagaimana proses saya melakukan transkripsi. Maksudnya bila kita buat naratif lisan ni, sesuatu itu perlu kita record dan kita perlu tamatkan ataupun kita kena analisis. Proses analisis inilah yang penting, di mana bagaimana ia memberi maklumat kepada bahan sastra dan bahan yang cuba kita kemukakan kepada umum. Jadi dengan proses melalui transkripsi pendokumentasian ini, ia memberikan satu bentuk verifikasi kepada kajian yang kita jalankan. Jadi sumber naratif lisan ni sangat bermakna kepada kita kerana ia boleh berkembang daripada satu generasi kepada satu generasi. Walaupun mungkin ia ditokok tambah, tetapi fokus ataupun intipati kandungan itu masih lagi sama. Jadi sepanjang saya melakukan kajian ini, saya buat transkripsi, saya dapat banyak maklumat, terutamanya berkaitan dengan bidang sastra. Kalau kita baca buku kita tak nampak apakah elemen-elemen yang kita pandai sebagai buku ni dia berfokus kepada intipati utama sesuatu kejadian. Tapi apabila kita gunakan naratif lisan ni sebagai kaedah untuk mendapatkan maklumat, kita dapati ada benda-benda yang tersirat yang cuba kita boleh kemukakan kerana ia bergerak mengikut zaman. Jadi berkaitan dengan bidang sastra sendiri dengan budaya, pada zaman ni berkaitan dengan kajian saya Lembuk Mati Bertiga dan bermula tahun 100 tahun yang lalu, diceritakan daripada satu generasi dan diterima oleh orang-orang yang berbeza, penduduk kampung yang berbeza, yang mempunyai pemikiran yang berbeza. Jadi pada saya, kita mesti raikan perkara-perkara seperti ini. Jadi apabila saya menjalankan kajian ini, banyak maklumat yang saya dapat. Jadi untuk mengetahui berkaitan bagaimana proses maklumat yang akan saya persembahkan nanti, kita tengoklah untuk segmen-segmen yang seterusnya. So, teruskan tempat duduk anda. Terima kasih. Terima kasih kepada Faisal atas penerangan berkenaan dengan konsep naratif itu sendiri. Oleh seterusnya, mari kita sama-sama telusuri kepentingan naratif lisan cerita rakyat kepada masyarakat. Dipersilakan Dr. Irfan. Kepada moderator, saudara Igan, baik pertanyaan berkaitan dengan apakah kepentingan kajian naratif lisan ini pada masa ini. Saya akan mengupas beberapa fakta yang diperolehi. Pertama, kita melihat kepentingan naratif lisan ini dari aspek untuk memaparkan kisah setempat yang terdapat di negeri Terengganu, terutama di daerah Kuala Berang. Kita lihat kebanyakan sejarah yang kita baca, kebanyakan yang ditonjolkan dalam sejarah ataupun dalam cerita rakyat adalah golongan-golongan yang taraf tinggi lah, seperti golongan raja. Tapi sebenarnya terdapat sejarah-sejarah yang wataknya tokoh itu adalah rakyat biasa yang juga memiliki keistimewaan dan kehebatan yang jarang-jarang kita nak tunjukkan. Jadi inilah kepentingan kajian. Kita mengadakan naratif lisan apabila kita dapat mengesan terdapatnya satu cerita rakyat,
Sebenarnya kami mendapat idea untuk mengkaji kajian ini apabila kita mendapat satu input lah, di mana nyanyian lagu Selasiku Sayang sebenarnya ada kaitan dengan peristiwa di kampung Tesak, di kampung Ipoh, Sungai Tesak, Kuala Lumpur. Jadi bermula dari sanalah kami mula mendapatkan info, dan bermula daripada sanalah kami cuba mendapatkan siapakah tokoh sebenar dalam cerita rakyat yang perlu ditunjukkan. Dan alhamdulillah apa yang kita dapat sepanjang kami melaksanakan temu bual, menjejak ke tempat kejadian, melihat kejadian-kejadian dan juga alam yang terdapat di sana, kita dapat menunjukkan satu watak yang terdiri dari rakyat biasa, yang sepatutnya kita boleh jadikan sebagai satu cerita yang boleh lagi dikembangkan lagi kajian ini. Apa yang kami buat ini mungkin hanya batasan kami, dan sebenarnya kajian seterusnya ini boleh lagi diambil oleh golongan-golongan tertentu untuk mendapatkan lagi kepastian dan kesahihan cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat naratif lisan ini dia perlu diangkat sebagai sumber untuk menghasilkan karya sastra. Berdasarkan cerita yang kita dapat, contoh macam Cik Batiar, berdasarkan kajian yang dibuat ini, beliau telah menghasilkan satu cerpen, Cenanya Dewi. Jadi daripada bahan yang kita dapat, sejarah yang kita dapat menjadikannya sebagai bahan kreatif. Apabila kita sebut bahan kreatif, sudah tentulah ceritanya itu tidak semestinya betul. Sebab bila sebut kreatif, dia boleh dimasukkan juga dengan angan-angan ataupun cerita yang kita reka, ditambah dengan cerita sejarah yang betul. Jadi itu dipanggilkan cerita kreatif. Jadi melalui kajian ini, kita boleh memperbanyakkan cerita-cerita rakyat ataupun penulisan novel, cerpen yang mengangkat cerita ini. Walaupun ceritanya tidak 100% benar, sebab kita bukan menulis sejarah, kita boleh menghasilkan karya kreatif berdasarkan sejarah. Maka itulah yang kita boleh angkat untuk dihasilkan, sama ada dalam prosa ataupun puisi. Boleh disyairkan, boleh dislogakan, boleh dinazamkan, ataupun boleh didramakan. Ini boleh saja dilaksanakan. Dan inilah kita nak angkat semula semangat ataupun kata zaman naratif lisan itu dikembalikan semula. Kerana kita lihat zaman naratif lisan itu dah makin dilupai. Dengan adanya teknologi masa kini, dengan adanya internet, maka lisan itu dah tidak penting. Jadi kita nak kembalikan kemahiran cerita lisan. Kerana ini kemahiran tertutup. Yang ketiga, saya melihat kepentingannya kajian ini dari aspek kita hendak memelihara pengetahuan sejarah melalui perkisahan secara lisan. Apabila kita melaksanakan satu kajian, kita pergi ke tempat kejadian, kita menemui responden ataupun sumber-sumber manusia yang masih hidup. Ada yang saya sudah 80-90 umurnya, dan bila kita bercakap itu memang kita terpaksa mereka. Sebab kadang ada juga bahasa-bahasa Hulu Terengganu yang lain sikit bahasanya, bunyinya, yang perlu kita analisis semula, kita dapatkan semula maklumat-maklumat yang sahih. Dan melalui ini juga lah kita dapat dengar tadi saudara saya Dr. Rahizan pun mengaklumkan sebenarnya proses untuk mendapatkan maklumat untuk membuat kajian itu ada banyak prosesnya. Dia bermula dengan perancangan awal, diikuti dengan mengenal pasti siapakah sumber dan proses pengumpulan sumber. Kemudian dah dapat sumber, kita buat proses transkripsi, kemudian mendokumentasikan sejarah, dan akhirnya kita mengadakan pembentangan sebagaimana hari ini. Sebenarnya inilah yang kita katakan satu dapatan yang memerlukan proses dan memerlukan masa. Dan tindakan seperti ini sepatutnya kita kena perbanyakkan, terutamanya oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka Timur, pihak pendidikan, IPG sendiri. Kita perlu mendapatkan sumber-sumber sejarah yang kita anggap merupakan satu yang perlu kita pelihara supaya dia boleh dicatat dalam sejarah. Itu yang ketiga saja. Ataupun nak lagi ke kan? Contoh pada ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Irfan. Jadi atas penerangan berkenaan kepentingan naratif lisan sebentar tadi. Dua ahli padi telah menerangkan berkenaan konsep dan juga kepentingan. Jadi untuk melengkapkan pusingan pertama ini, saya menjemput Encik Bahtiar
untuk menerangkan berkenaan perkembangan naratif lisan. Dipersilakan. Terima kasih saudari Gan Amy, aku moderator pelajar ABG yang di Waksen Pasir Bayu, turunan Cina apa? Cina Kelantan, Cik. Kelantan. Bahasa dia kan, sebutan dia. Jadi kita kagum. Kita letak di hadapan untuk kita baru ke tengah. Selamat datang kepada semua audiens pelbagai lisan. Ini bermula dengan cara lisan. Tapi bukan sekadar itu saja. Cita raya ini kita tak mahu sahaja secara lisan daripada generasi ke generasi seterusnya. Dalam proses perkembangan bergenerasi ini kita akan akur dengan 3 perkara, iaitu pengurangan dari segi cerita ini. Apabila berlaku pengurangan akan berlakulah penambahan bentuk lain, iaitu penambahan, penambahan dan perbezaan. Ini dinamakan versi-versi. Jadi tujuan kami dalam kajian ini mengumpul versi-versi lubuk matematik. Jadi kita tak pegang satu cerita, kita banyak versi. Jadi di atas kertas pun kita akan beberapa versi, nantilah seterusnya persaingan berikut. Jadi penyebaran lisan sangat penting dengan segi generasi, tetapi mestilah disusuli dengan perkara lain. Penyebarannya tak hanya sekadar lisan, tetapi mestilah melalui tulisan. Mesti ada tulisan tentang ini. Kalau kita tak ada tulisan, maka cerita itu akan kita bimbangi akan lenyap begitu saja apabila zaman berubah. Itu yang kita risau. Cerita rakyat yang banyak, semua tempat ada cerita rakyat ini. Kemudian apabila kita melakukan penyebaran, kita faham bahawa 3 elemen itu akan berlaku dan kita mesti raihkan. Kalau kita tengok contoh hikayat Hang Tuah yang mula ditulis 200 tahun selepas Hang Tuah itu tiada. Bayangkan tempoh yang sangat lama untuk menyaksikan suatu watak hero bangsa kita. Sama apa yang berlaku? Mestilah berlaku penyebaran secara lisan. Tetapi bila terhasilnya penulisan, tak dapat ke tangan Melayu, tetapi di tangan penjajah, dibawa ke Leiden, Mesir asal. Macam itu sekali. Maknanya sukar dan melalui radikal untuk mengembangkan cerita rakyat ini. Hang Tuah dan hikayat Hang Tuah mesti ada perbezaan dengan sejarah Melayu. Macam mana perbezaannya? Yang dinamakan pertikaian antara Hang Tuah dan Hang Tuah itu memang terlalu popular lah perbahasan itu kan ketika itu. Tetapi sejarah Melayu tidak dinamakan Hang Tuah, dinamakan Hang Kasturi. Jadi itulah saya sebut tadi. Cerita rakyat ini mesti ada pengurangan, mesti ada penambahan dan mesti ada perbezaan. Tapi itu semua diterima. Semuanya itu diterima dan selagi memegang wataknya, pokok ceritanya dan latarnya yang sama. Baik, pengembangannya sebenarnya saya kalau kita lihat pernah dengar cerita batu belah batu bertanggup yang Puan Majidah sebut tadi, batu belah batu. Kemudian ada juga si Badang, pernah dengar kan rakyat bawang merah bawang putih. Kalaulah penyebaran sekadar lisan saja, generasi sekarang tak tahu. Ada elemen penyebaran kemangan itu. Macam mana kalau Hang Tuah itu difilmkan oleh Pani Majumba yang dilakukan oleh Keramli. Macam mana watak hero Hang Tuah. Hang Tuah diangkat oleh Pani Majumba sebagai director ketika itu, dan kemudian beberapa tahun kemudian difilmkan Hang Jebat pula oleh Hanif, oleh pengarah filem, menunjukkan bahawa watak-watak ini perlu diangkat dan akan menjadi Dodi Hasan, Dodi Ahmad. Itu juga dengan cerita Si Badang difilmkan. Bawang putih bawang merah yang difilmkan. Tetapi apabila berlaku pengembangan zaman, rasa CBA juga menanyakan filem animasi. Tayutnya putih.
Yang bawang merah, bawang putih ni, bawang merah ialah watak tahan. Putih watak baik pula. Dia bertukar ikut zaman. Dia tajuk dia pun putih. Lakonan MNC dengan era Fazila yang jadi pemuka suara ni. Kemudian sinetron Indonesia pun mengambil cerita itu. Ada cerita bawang putih bawang merah, sinetron Indonesia, tapi berlaku di kampus. Kampus yang moden. Jadi cerita itu, cerita rakyat itu dikembangkan sampai begitu sekali. Jadi itu pengembangan yang baik lah. Walaupun kita tengok perbezaan, kalau kita tak raikan perbezaan itu, nanti kita akan sukar dapat dikembangkan. Kita kan itu sifat. Jadi satu lagi pengembangan ialah untuk kajian. Sangat penting untuk kita kaji. Jadi agensi macam peringkat tinggi, ada juga yang ditangani oleh individu. Kalau lah ia sekadar pengembangan secara macam tadi tak cukup, kena ada pengkajian. Ini salah satu contoh pengkajian yang perlu mengambilkan ke depan. Sebenarnya cerita saya terlalu banyak, terlalu luas untuk dikaji. Dan semestinya badan yang paling utama ialah DBP lah, yang berada bersama hadapan untuk mengangkat cerita-cerita rakyat ini. Itu saja bagi saya pusingan ini. Terima kasih. Terima kasih Encik atas kupasan yang kritis tadi. Jadi saya mendapat makluman bahawa kajian jangkaan ini berkaitan cerita rakyat yang telah berlaku selama 150 tahun yang lalu di daerah Kuala Berang, Hulu Terengganu. Untuk mendapat gambaran awal tentang bagaimana usaha-usaha yang dilaksanakan untuk pengumpulan pelbagai versi terhadap cerita rakyat ini dilakukan dan cabarannya, saya mempersilakan Encik Bahtiar sekali lagi untuk mengumpaskan saya lebih lanjut. Harapnya Encik Bahtiar tidak cemburu untuk berkongsi dengan kami ya. Saya baru. Sehingga paparan, kita lihat paparan dulu. Inilah paparan kaitan dengan puput. Ini logo bertiga oleh Harun Hassan, edisi Jawi. Beliau Melaya untuk nama gelaran Harun Hassan. Yang tadi Nobel Sasih saya. Inilah anekdot Aziz Abbas dan seterusnya kita tengok je lah. Sini cerpen saya yang terkini berkaitan dengan logo macam tiga juga, adaptasi. Inilah penemuan untuk cari bahan. Saya jumpa dengan Kristi Bening, blogger. Inilah blogger-blogger yang saya cari, menemukan orang-orang yang meminati cerita ini. Tak sangka cerita ini ada peminatnya yang tersendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Apa khabar? Pada kesempatan kali ini, Zam Production akan mengangkat sebuah karya ciptaan dan gubahan Taib Usman, salah seorang pemuzik artis yang terkenal suatu ketika dulu, dan juga lirik yang telah diilhamkan oleh seorang jureba radio yang terkenal juga di era 70-an, yaitu Zainal Abbas. Lagu ini dihadirkan pada siaran drama Panggung Hati yang telah disiarkan pada tahun 1977, Selasih Ku Sayang. Dan lagu yang akan saya tampilkan ini juga berjudul Selasih Ku Sayang, didendangkan oleh mantan bintang radio Kebanggaan Negeri Terengganu, yaitu M. Ibrahim, bersama gabungan suara Widwanita Hamzah Zakaria, juga berasal dari negeri Terengganu. Jadi drama Panggung Arti Selasih Ku Sayang adalah sebuah karya seorang penerbit dan pengarah terkenal RTM, yaitu Tuan Haji Abdul Aziz Abbas. Ianya dipadankan dengan sebuah naskah novel berjudul Lubuk Mati Bertiga, karya penulis, wartawan dan juga ahli politik terkenal yang juga berasal dari Terengganu, yaitu Tan Sri alias Ali. Baik, berkaitan dengan penemuan-penemuan ini, macam mana saya kami mencari bahan-bahan yang terkumpul,
bermula dengan di Kuala Berang. Tapi bahan yang bertulis ini nak mendapatnya bukan senang. Sebab kalau contoh novel Sasri Ku Sayang ini, dia cetakan 1967, novel lama. Penulis pun ada, saya hubungi anak, kalau yang habuk tiada, tak ada simpan, anak sendiri. Bayangkan, tapi saya temui juga novel ini, minat blogger Cikgu Zuraida. Bagaimana Cikgu Zuraida? Cikgu daripada STM macam. Minat cerita ini. Koleksi novel ini ayah beliau tersimpan. Saya terus terjumpa dan saya mengesan di mana Cikgu Zuraida berada. Cikgu Zuraida mengajar di Ampang dulu, kemudian dah berpindah ke SMK macam. Dan saya cuba menghubungi beliau dan akhirnya berjaya mendapatkan salinan novel ini untuk saya kupas pada hari ini. Jadi itulah perjalanan saya nak carikan tambahan buku. Aziz Abbas ni pun yang panggung RTM, menulis skrip panggung RTM itu yang dilakukan oleh Ahmad Hamid Sarega. Saya tak sempat jumpa Ahmad Hamid ni. Saya tanya Aziz Cik Aziz ni, beliau sedang uzur, tak dapat jumpa kerana dia sedang rawatan. Beliau mengatakan bahawa beliau sendiri pun tak tersimpan skrip yang dia buat, ada di arkib RTM. Saya akan pergi cari insya-Allah kerana saya minat cerita ini. Jadi harapkan pertemuan kita pada hari ini sama-sama kita dapat berkongsilah usaha kami, kita kongsi bersama saja. Terima kasih Cik atas telah memberi kupasan awal berkaitan dengan cerita rakyat yang kita bawakan. Jadi gambaran awal dah dapat. Jadi bila saya menjemput Dr. Ruhaiza untuk menerangkan berkenaan versi verbal Pak Osom. Silakan Doktor. Okey, sebelum saya terangkan proses versi verbal yang saya buat kajian ni, saya persilakan untuk paparkan tengok tayangan. Saya akan jelaskanlah bagaimana proses ini bermula. Kami, pasukan Jabatan Pengajian Melayu Kanpas Datuk Razali Ismail, bermulanya sebenarnya macam ni.
Okey, kami ada program memartabatkan bahasa Melayu iaitu MBM. Jadi saya bagi cadangan kepada ketua jabatan saya. Pernah dengar tak lagu Selasihku Sayang? Sebab kakak saya tanya, pernah tak saya tahu cerita berkaitan dengan Kuala Berang? Sebab saya baru berada dekat Terengganu kan. Jadi saya cakap kakak saya, jadi bermula daripada cadangan kakak saya lah. Jadi saya kata macam mana saya nak libatkan kajian ni, jadi untuk menjadikan satu bahan yang berbentuk akademik lah, yang boleh saya martabatkan jabatan saya dan seterusnya, martabatkan IPG KJRI sendiri. Jadi saya kata dekat KJ, apa kata KJ kita guna duit MBM untuk kita buat kajian kami lah di Kuala Berang berkaitan dengan Lubuk Mati Bertiga dan berkaitan dengan lagu Selasihku Sayang. Saya rasa mungkinlah, terutama sekali generasi sekarang ni, mungkin kali pertama dengan Selasihku Sayang. Kenapa selasih? Jadi saya pun awal-awal pun macam tu juga. Kenapa selasih? Sedangkan saya tahu pokok selasih ni kita guna sebagai ulang untuk rasa siap makanan kegemaran saya. Jadi saya cakap dekat KJ kita kena cari orang lah. Mungkin kita boleh bagi ini adalah salah satu sumbangan kami untuk memperkembangkan sastra, untuk memartabatkan sastra, pergi kepada cerita-cerita setiap daerah. Kita mulakan dengan Kuala Berang. Jadi bermulalah saya buat kertas kerja, diluluskan, alhamdulillah diluluskan, dan pada 14 Jun 2023 kami KJ masa tu timbalan ketua jabatan mantan masih belum menyertai pasukan kami. Jadi saya pergi berjumpa dengan Cik Tin di perpustakaan Kuala Terengganu. Masa tu banyaklah input saya dapat daripada Cik Tin. Saya pun transcribe juga perbualan. Antara intipati yang paling saya ingat sampai sekarang, bila KJ ketua jabatan cakap kat saya, pertempuran silat di antara Umbang dan Uda melibatkan 7 hari 7 malam. Saya cakap betul ke KJ bagi input saya macam ni? 7 hari 7 malam untuk bergaduh, boleh ke? Tiba-tiba dia kata tak apalah, mungkin dia letih, dia stop. Jadi saya cakap, saya tak boleh terima ni. Jadi kami kata tak apa, kita pergi cari responden yang kita panggil tempat lah. Sebab Cik Din pun dah generasi yang ketiga mungkin. Jadi saya pergi ke kampung Kuala Berang, tadi kampung Buluh pergi ke Sungai Kesat tu, kampung Ipoh, memang pergilah dengan pacatnya. Pakcik yang bakso tu dia guna tembakau untuk mengelakkan daripada kena pacat. Tapi saya guna apa? Baygon, pakai macam perfume. Jadi benda ni sangat menarik lah. Jadi semasa dalam proses tu saya pun katik umbang, katik muda. Bila sampai dekat bakso, katik muda. Saya kata okey, kat situ pun benda itu dah menarik dah. Maksudnya tanpa kajian kami, saya tak kenal dialek Kuala Berang. Jadi bila saya pergi kepada buat transkripsi, bila buat transkripsi tu banyak lagi yang saya dapat. Antaranya ialah mantra, dan saya tak akan bacakan mantra tu lah kat sini. Antaranya latar masyarakat. Maksudnya dulu silat itu adalah salah satu kita panggil sebagai ilmu yang sangat tinggi yang perlu ada dalam kalangan penduduk. Dan saya tanya, adakah bila bersanding masyarakat zaman dahulu, kita tengok sekarang kita bersanding dekat dewan, bersanding pagi kan, pukul 12 tengah hari macam tu, dulu malam. Lepas tu bila nak bertarung tu, Khatib muda dia telah mengarahkan seorang penduduk kampung untuk mengambil pakaian dan keris. Maksudnya kita ada pakaian khusus apabila kita nak bertarung. Maksudnya ilmu-ilmu sebegini, okey, bagaimana latar masyarakat, saya tanya latar masyarakat dahulu macam mana, adakah mereka bertani ataupun bekerja macam sekarang? Tak adalah, tak mungkin lah. Cuma nak cakap masa tu silat adalah ilmu yang sangat penting dalam kalangan penduduk. Dan Pak Suf juga bagi tahu kami, bagi tahu pengkaji ni, bahawa dengan silat itulah orang boleh terbang. Kita boleh kata betul ke boleh terbang? Tapi betul lah, bila kita buat kajian ni, kita akan tahu yang Melayu itu sendiri, sastra Melayu, maksudnya pemikiran Melayu, dia ada kehebatan yang kita tidak gali. Jadi bersama disebabkan inilah saya bersama dengan pasukan
kami lah disokong oleh ketua jabatan dan mantan kepala ketua jabatan untuk mempersembahkan kembali elemen-elemen sastra yang mungkin telah dilupakan. Jadi saya mengambil ini sebagai langkah pertama untuk saya meneruskan 1000 langkah seterusnya. Jadi ini adalah sumbangan jabatan kami supaya cerita-cerita lisan dalam kalangan masyarakat Terengganu khususnya mengikut daerah dapat diperkembangkan. Jadi saya terima kasih sangat-sangat kepada Perbadanan dengan DBP sebab menyokong ni. Lepas tu Pak Osum ni beliau merupakan seorang bekas pesilat. Memang dia ada ilmu silat mak kilau lagi. Jadi semasa beliau cakap lah, masa cerita ni dia mungkin umur dalam 7 tahun. Jadi saya nak berbalik kepada skop naratif lisan yang saya dah cakap konsep tadi kan. Itu diperturun daripada generasi kepada satu generasi. Jadi Pak Sum ni beliau dapat cerita ni daripada mak dia. Jadi bagaimana dia ceritakan Pak Sum cerita berkaitan dengan mantra lah. Kalau nak kena jumpa saya lah. Ataupun anda semua boleh dapatkan maklumat tu di PPNT. Saya dah transcribe dan ada dekat sini. Jadi saya ambil peluang lah, mungkin Pak Sum tak ada kat sini tapi sebab ada rakaman. Terutama sekali Cik Din, terima kasih sebab bawa saya ke Kuala Berang. Kalau tidak tahu, tak kenal saya dengan muda yang sebenarnya. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada berkenaan bersih berkosong sebentar tadi. Itu orang lama penduduk kampung ya. Baiklah, seterusnya saya ingin menjemput Encik Bahtiar bagi mengupaskan berkenaan bersih novel Selasiku. Saya dipersilakan. Terima kasih saudari Renata. Berkaitan dengan cerita Pak Osum, saya tambah sikit kan. Kami berjumpa dengan tokoh tersebut di Kuala Berang. Walaupun bahasa yang digunakan memang orang lama, 80 umur 85 86. Bahasa memang bahasa pure. Bahasa pure kat Kuala Berang. Agak suka memahami tapi dia kira dapat baca apa maknanya. Pak Osum menceritakan kisah itu begitu tragis, yang mana dikatakan cerita tiga segi, melibatkan Umbang, Uda dan Cendana Dewi. Yang mana Cendana Dewi ini telah bertunang dengan Uda, dengan katik Uda. Tetapi pemilikan Uda keluar dari kampung itu diambil kesempatan oleh Umbang. Ketika mereka yang sepupu, yang mana Umbang telah membuat fitnah dan berbagai lah untuk memburukkan Uda yang jauh. Berbagai besi kita temui, tapi menurut Osum, Uda ini telah melupakan Cendana Dewi atas waktu Selasih yang ditinggalkan. Selasih ini sebagai satu lambang diri Uda yang jauh. Apabila Selasih yang sebagai lambang itu telah layu, hampir mati, melambangkan cinta Uda terhadap Dewi. Lepas tu Umbang memiliki kesempatan dengan mengambil cinta Cendana Dewi, dan akhirnya apabila pulangnya Uda berlakulah peristiwa yang berdarah itu. Dan ketiganya mati dan dikuburkan sekali dengan nesannya lah, keris yang digunakan. Itu dahsyat kalau kita fikirkan tu. Macam mana keris sebagai satu batu nisan untuk melambangkan tragisnya peristiwa itu. Itu versi Osum yang kita raikan. Baik, sekarang saya nak kupas berkaitan dengan satu lagi versi novel Selasiku Sayang. Novel Selasiku Sayang ditulis oleh Dato' alias Ali bekas Ahli Parlimen Kuala Berang. Yang novel ini ditulis bermula pada tahun 1965. Mana kalau kami pergi pada tahun 1965 itu, kita akan jumpa Dato' alias Ali, bukan Pak Osum. Pak Osum tahun lepas. Jadi kalau jarak masa penulisan oleh Dato' alias Ali ni lah 100 tahun.
Kalau tahun lepas dia 150 tahun, jadi 50 tahun dah beza. Jadi novel satu versi yang menghampiri tahun. Tetapi kerana novel kita tahu sifatnya ialah dia kreatif, tulisan kreatif. Tetapi cerita masih lagi berdasarkan hukum mati ketiga. Watak-wataknya, tempatnya, saya belum ingat pokok ceritanya tetap sama. Novel ini adalah novel ketiga bagi penulis. Novel ketiga. Tetapi menurut kajian, dua novel sebelum ini tidaklah seperti Selasi Sayang yang jadi legend. Kenapa? Gaya bahasa telah sangat puitis saya baca. Sampai Dr. Cikgu Zureda amat memegang cerita ini. Betul. Apabila saya membaca novel ini, bahasanya sangat puitis dan sukar nak ditemukan dengan novel-novel yang lain. Sebab ada saat ini, sebelum menghasilkan novel ini, untuk meletakkan novel ini telah terbengkalai 1 tahun. Bukan kerana disengajakan, tetapi Datuk Alasan ini telah melanjutkan pengajian dan tulisan kreatif di Iowa, Iowa di Amerika, dalam tulisan kreatif bawah Peter Eagle. Jadi kembalinya penulis ini dapat ilham yang baru, teknik yang baru menyerap dalam novel beliau. Mari kita tengok solusi apa kandungan dalam novel ini. Saya baca dan saya kritiskan pemikirannya. Saya melihat novel ini ceritanya tetap sama, wataknya tetap sama, tetapi saya ambil beberapa aspek yang saya nak kaji untuk melihatkan macam mana cerita ini berkembang. Cendana Dewi cerita yang direbutkan. Mengapa direbutkan cerita Cendana Dewi dalam kisah ini? Cantikkah Cendana Dewi? Bagaimana penulis menggambarkan keadaan Cendana Dewi? Saya bacakan, ini memang apa yang dicatat dalam novel tersebut. Perlukisan fizikal Dewi digambarkan keadaan rambutnya yang panjang, mengurai, bergerak-gerak di bahunya yang segar. Wajahnya begitu jernih, dibintangi sepasang mata yang berkaca, yang terletak di bawah autan alis yang hitam tetapi sederhana lebatnya. Hidungnya begitu sempurna bentuknya, menirus dan memisahkan dua keping pipi yang bersih dan segar. Ayat dia terlalu puitis. Ketika tersenyum, mulutnya kecil dan bibirnya yang nipis itu kembang sebentar, memperlihatkan satu ukiran yang indah. Dagunya kecil membujur, lengannya putih dan bulat. Kalau kita lihatkan itu macam satu lukisan tentang Cendana Dewi. Satu dah tak sepatutkan. Tapi perwatakan Cendana Dewi yang saya nak ambil kira. Cendana Dewi ini sangat bijak berkata-kata. Dia pandai berhujah. Seorang gadis kampung yang pandai berkata-kata dan berhujah. Digambarkan macam mana? Dianalogikan seperti macam ni. Kepalang orang jangan cuba nak melawan cakap. Kepalang perahu jangan cuba dibawa ke laut. Maknanya jangan nak berhujah dengan Cendana Dewi. Orang gadis yang bukan jalan-jalan gadis. Dan juga pandai menjaga adab. Kedatangan umbang ke rumah ataupun menemuinya seorang diri di sungai sangat tak selesa. Dan seorang gadis yang jaga adab, dia memikirkan apa orang kata nanti. Umbang ni terlalu minat dengan dia, tapi jangan itu dengan orang. Jadi dia jaga perbezaan itu dan batasan itu. Sangat menjaga dalam novel itu. Dan Cendana Dewi sangat setia orang ini. Sangat-sangat setia. Apabila umbang datang dengan minatnya itu, dan apabila umbang bawa mengajak muda dalam novel ini pergi muda dalam besi pokso kuda dan kerajaan. Jadi dia nampak gambaran bahawa umbang ni ada satu strategi untuk sesuatu terhadap muda yang itu dapat kesan. Apabila pulangnya umbang seorang diri mengatakan bahawa muda telah mati, maknanya Cendana Dewi ini tak tahulah mainan. Tapi orang kampung semua percaya. Semua orang kampung percaya kecuali Cendana Dewi. Ini yang memang membuatnya hati Cendana Dewi terhadap muda. Dalam novel ini juga saya lihat memaparkan tentang masyarakat, latar masyarakat di Pulau Berang ketika itu.
kalau kami baca novel itu memperlihatkan bahawa orang Melayu zaman itu sangat rajin orang mereka ni. Waktu malam masih lagi mengemping, aktiviti mengemping. Kena kaji lah tu mengemping apa. Secara berkumpulan, bukan seorang-seorang. Jiran-jiran datang sekali buat sama-sama aktiviti mengemping. Kemudian aktiviti bersilat, ilmu belajar bersilat waktu malam. Maknanya pemuda zaman sekarang kalau sekarang nak bandingkan sekarang ni, kita akan main gadget apa semua kan. Tapi tidak, kat sana berbondong-bondong pergi belajar bersilat. Satu yang perkara yang macam kalau kita tuition kan dan sebagainya. Tetapi kampung itu dipenuhi dengan aktiviti macam tu. Selesai saja bersilat, mereka ke sungai. Di situ mereka jumpa orang menahan luka dan menjadi ikan. Mana waktu malam tu masih lagi terisi, walaupun lampunya lah cahaya bulan. Mana itu aktiviti masyarakat ketika itu. Apabila muda balik ke rumah, sampai ke rumah dia dah lewat, mak dia tak tidur lagi. Apa aktiviti mak dia? Maknya sedang menganyam tikar. Ada awal tepah. Maknanya aktiviti itu sejak-sejak ada aktiviti. Masyarakat tak duduk saja. Hebatlah kita tengok. Dan elemen sungai dan sepanjang cerita, Sungai Tersat sangat subur, sangat sekar dalam novel itu. Airnya jernih, mengalir, dan itu tempat aktiviti. Maknanya kampung itu menjaga seluruh sungai anugerah Tuhan dengan jernihnya air, tak ada pencemaran, dan itu tempat lubuk rezeki mereka. Jadi alam sekitar itu sangat penting bagi mereka. Di samping aktiviti menjaga rotan dan dama. Maknanya kampung itu sangat harmoni, saya lihat. Kehidupannya sangat harmoni. Kalau saya berada kat situ, stres saya hilang, tak ada masalah. Walaupun tak ada kemudahan apa-apa, hidupnya sangat harmoni. Macam itu. Baik, saya bergerak pada kupasan yang kedua, iaitu mengapa Selasih. Kenapa kalau kita fikirkan cerita inilah Lubuk Mati Bertiga, tetapi penulis mengambil tajuk Selasih Ku Sayang, dan lagu yang kita dengar pun lagi Selasih. Tapi dalam novel ini saya tengok Selasih lambang cinta ke? Mengapa terabai dalam cerita? Selasih itu jadi tajuk cerita, tetapi terabai dalam cerita. Dia hanya dalam bab 7 saja, dan tak tadi ukit-ukit lah selepas itu. Tidak ada sebut-sebut dah. Dia hanya ada pada bab 7 sebelum di Cendana Dewi ditinggalkan oleh muda, dan takkan disebut lagi dah sampai akhir cerita. Di mana Selasih pergi? Kalau benda boleh pergi, main penamangan saja. Bukan saja Selasih yang ditinggalkan, tetapi burung disangkar dan semutar yang dipakai oleh muda diberikan kepada Cendana Dewi untuk lambang dirinya yang berada jauh. Kalau orang rindu perlu dah ciumlah, siramlah Selasih itu, teguhkan hati dengan pengganti dirinya. Tetapi kenapa terabai dalam cerita? Menunjukkan bahawa apabila muda pulang, mendapat perkabaran yang dahsyat, iaitu dirinya telah dia mati, dan Umbang sendiri sepupunya mengambil Cendana Dewi. Adakah lagi berguna lambang itu? Adakah berguna lagi pokok Selasih? Kalau saya pun tak ada apa-apa makna dah. Adakah Selasih itu akan membalikan semula Dewi? Tidak kan? Jadi itu permainan pelukisan yang dimainkan oleh penulis novel ini, menunjukkan bahawa itu semua sekadar perlambangan, supaya untuk mengajak pembaca pergi ke arah yang lebih jauh, nak fokuskan apa yang akan berlaku ketika watak ini bertemu serentak. Itu yang dibawa kepada situ sebenarnya. Jadi Selasih sekadar tajuk dan sekadar lagu lah, dan sebagai perlambangan saja dalam novel ini. Akhirnya saya pergi pada kepasaran terakhir, iaitu Lubuk Mati Bertiga. Wajarkah ianya berlaku? Kalau saya mengkaji novel ini, pertikaman kalau itu tak wajar berlaku, pembunuhan tak wajar berlaku dalam satu pertindakan. Tetapi dalam novel ini, bila kita baca,
ianya tetap akan berlaku. Sebenarnya pertikaman di akhir itu, walaupun tak digambarkan secara pertikaman yang jelas dalam novel, terus naik saja yang ada. Tetapi apabila saya membaca dan mengkaji, lubuk mati bertiga ini memang ditakdirkan berlaku atas 3 faktor. Faktornya berasal dari 3 watak itu. Umbang, saya letak dulu, kita bercerita. Umbang sebenarnya lelaki yang gagal. Walaupun dia berjaya memiliki Dewi. Dari dulu lagi dia begitu dahsyat merancang untuk menafikan cinta muda, dan dia pun berjaya memiliki Cendana Dewi dengan jalan yang kotor, tetapi dia gagal untuk mendapatkan hati Dewi. Buktinya keadaan Dewi yang digambarkan dalam novel ialah semakin kurus, matanya dalam, tak bersinar, yang saya sebutkan jadi begitu indahnya Cendana Dewi, tetapi itulah tiada segala-galanya. Cendana Dewi macam mayat yang hidup, rambutnya mengerbang, tak menentu, dirinya terlalu lesu, tak bermain. Jadi nampak kegagalan Umbang terhadap cinta Dewi. Jadi kalau kematian berlaku pada diri Umbang pun, dia rasa dia tak ada apa-apa dah. Dia dah orang yang gagal. Bagi muda pulang ke kampung atas dakwaan dia telah mati. Kalau dia telah mati, orang kampung pun anggap dia dah mati. So kalau dia kembali ke kampung, oh kau hidup lagi. Tapi dah tak ada makna sebab dia dah tahu dah kisah sebenar. Dewi yang jadi tunangan muda dah jadi bini orang. Muda yang kembali ke kampung pun, satu dakwaan mati dan satu lagi cinta ni pun dah hilang. Dia tak ada Dewi dah kat kampung tu. Dia jadi khianati. Jadi dia mulakan hidup di sisi hidup yang untuk dia sekadar dah matinya untuk mati kedua. Dia pun dah tak ada apa-apa lagi di kampung itu. Cinta pun dah tak ada, dan dia pun dah diburukan. Walaupun dia telah berhutang nyawa dengan Umbang mereka awal, tapi apa nak diperjuangkan? Tak ada apa-apa lagi dekat kampung itu. Jadi kematian untuk akhir ini untuk mereka seolah macam merelakan. Dan begitu juga dengan Cendana Dewi yang bertemu dengan muda dan keadaan yang macam itu. Kalau kita sebagai seorang perempuan, kalau saya perempuan, saya jumpa kekasih saya yang jauh, saya akan pergi spa, mandi bunga, kan, pes dia, kan, beli kat Watson gitu, untuk saya akan prepare untuk kekasih. Tetapi tidak, Cendana Dewi hadir di depan kekasihnya dengan keadaan yang begitu teruk, untuk menunjukkan bahawa dia terseksa mempertahankan cinta muda. Dia jadi mangsa keadaan. Dia rela begitu. Dia muda lihat dia macam itu, dia lucu. Tetapi apabila muda tetap dengan pilihan adat lebih penting, dan dia pun sudah menjadi bini orang, muda seolah macam mengundur diri. Jadi apa artinya bagi Dewi jika dia mati di situ? Jadi kematian ketiga itu adalah satu benda yang tak adil. Dan apabila muda mempertahankan dirinya untuk bertikam dengan Umbang, dia kan bukan membela cinta. Lepas ni lah dia membela keadilan. Itu yang dia perjuangkan dalam pertikaman itu. Jadi lubuk mati tiga memang ditakdirkan berlaku dan mungkin wajar. Itu bagi pandangan dan kepasan saya terhadap lubuk mati bertiga. Kembali pada moderator. Buka apa? Terima kasih atas informasi berkenaan versi novel Selasih Ku Saya sebentar tadi. Untuk kupasan berkenaan versi cerpen Pesona Cendana Dewi, saya dengan sukacitanya menjemput Dr. Irfan. Silakan Doktor. Okay, baik. Terima kasih sekali lagi ya. Baik, untuk seterusnya saya akan mengupas berkaitan dengan cerpen yang dihasilkan oleh saudara Abati Abdul Omar
yang berjudul Persona Cendana Dewi yang telah disiarkan dalam wadah DBB November 2023. Tebalnya setebal 15 muka surat. Okay. Dan cerpen ini adalah adaptasi yang dilaksanakan oleh Encik Pati Habib Omar setelah mengadakan kajian di lapangan. Okay. Jadi untuk pembincangan seterusnya saya akan membicarakan cerpen ini berdasarkan kepada teori feminisme yang dibawa oleh Cherry Register. Maka menurut teori ini, Cherry Register ini mengatakan bahawa dia memegang pada lima. Iaitu pertama, sebagai landasan membicarakan soal wanita. Jadi soal wanita saja yang kita akan bicarakan pada hari ini. Yang kedua, membantu mewujudkan persefahaman budaya lelaki dan wanita. Ketiga, menimbulkan kesedaran kepada khalayak. Keempat, menyediakan peranan contoh. Dan yang kelima, memupuk persaudaraan wanita. Jadi selepas membaca cerpen yang dihasilkan oleh saudara Encik Pati Habib Omar, saya boleh simpulkan bahawa cerpen ini dia membawa tema emansipasi wanita, emansipasi wanita, iaitu pembaharuan kepada golongan wanita. Jadi kalau terlihat sepanjang membaca 15 muka surat cerpen ini, hanya terdapat 3 saja watak wanita yang dibawa. Pertama adalah Cendana Dewi, kedua Laila Sari yang merupakan rakan karib kepada Cendana Dewi, dan ketiga adalah Ibu Khatib Umbang. Ibu Khatib Umbang ini peranannya terlalu minimal. Jadi untuk hari ini saya tak akan membicarakan tentang watak Ibu Khatib, sebab hadirnya dan cerpen hanya untuk pergi meminang Cendana Dewi. Itu saja peranannya. Jadi saya akan memperlihatkan 2 tokoh adalah yang utama dan juga yang antagonis. Pertama adalah Cendana Dewi. Pertama kita dapat lihat emansipasi wanita yang dibawa oleh Encik Pati ini adalah dia memberi taraf yang sama rata Cendana Dewi ini dengan golongan lelaki. Di mana Cendana Dewi kita boleh katakan setanding dengan lelaki. Kita dapat lihat pada tahun saya Encik Pati masih lagi mengekalkan era zaman yang kita kaji, iaitu 1867. Kalau kita mengikut pada kajian dan juga pemahaman kita pada zaman 1867, golongan anak-anak gadis ini tidak dibenarkan keluar seorang diri, tidak dibenarkan berjalan seorang diri. Malah mereka juga tidak dibenarkan melaksanakan tugas-tugas peran. Tapi dalam cerita ini, saudara Patia memperlihatkan bahawa Cendana Dewi ini seorang yang kasar, yang agresif, yang boleh setanding dengan lelaki, malah pandai bersilat, gerakan-gerakannya tangkas. Jadi ini bertentangan dengan apa yang sewajarnya pada zaman itu. Tapi ini yang diperlihatkan. Dan yang kedua pula kita dapat lihat Cendana Dewi ini adalah anak kepada Mahal Guru Tok Alim, guru silat yang terkenal di kampung Ipoh, Sungai Tesan. Jadi Cendana Dewi ini umpama wanita yang perlu untuk mewarisi segala ilmu persilatan daripada anak daripada ayahnya. Jadi di sini kita dapat lihat silat, ilmu silat itu bukan hanya perlu dikuasai oleh golongan lelaki, tapi sebagai anak kepada guru silat, Cendana Dewi merasakan itulah tanggungjawabnya untuk mewarisi. Jadi ini kita dapat lihat Encik Pati yang cuba memperlihatkan Cendana Dewi ini dia melanggar zaman, dia melanggar era untuk menjadi setanding dengan lelaki. Itu yang dapat dicungkil daripada cerita dan watak yang cuba dibina oleh saudara Encik Pati. Yang kedua, saya melihat Cendana Dewi ini merupakan seorang yang penyabar dan dia tidak bertindak secara melulu. Tidak kita dapat lihat dengan jelas di mana walaupun pandai bersilat, tangkas, tapi Cendana Dewi masih kekal lagi dengan sifat-sifat sebagai seorang gadis Melayu. Dan kita dapat lihat melalui cerpen ini ketika Cendana Dewi yang menenangkan Khatib muda cuba ke Sungai Tesan untuk mengimbau kembali kisah bersama dengan Khatib muda. Dan ketika berada di atas batu di tepi sungai, dia terdengar ada 2 suara manusia sedang berbicara.
Dan apabila dia cuba mencari suara itu, dia dapat kesan ada dua orang manusia yang sedang berbicara di balik pohon, dan dia mendengar perbicaraan mereka dan mendengar apa yang kata-kata mereka. Melalui apa yang dia dengar itu, dia dapat tahu bahawa selama ini ayahnya sakit kerana diracuni oleh kawannya sendiri, iaitu Laila Sari, melalui makanan. Dan yang kedua, pokok selasih yang diberi oleh umbang, umbang muda sebagai lambang cinta yang perlu dijaga selama ini, yang makin hari makin menampakkan kepada matinya pokok itu adalah akibat daripada tindakan umbang yang meletak racun. Akhirnya pokok itu mati kerana umbang berusaha untuk pokok selasih itu mati, supaya itu tanda kuda dah tiada. Dan apabila Cendana Dewi beranggapan udah tiada, maka hatinya akan bertukar, hatinya akan berubah kepada dirinya. Itu adalah lambang yang cuba dibawa oleh Encik Fathia dalam cerpen. Dan kita dapat lihat satu benda yang sangat besar bila mendengar satu rahsia yang terbongkar oleh Cendana Dewi di balik pokok, dan dua-dua orang bercakap itu merupakan rakan sepermainan daripada kecil hingga besar yang telah mengkhianati dirinya dan juga mengkhianati Uda. Cendana Dewi tidak melulu, tidak terjah daripada tempat itu pergi marah kawan dia. Malah dia bersabar dan dia balik, dia memaklumkan apa yang didengar kepada ayahnya. Jadi tindakan ini kita dapat lihat bahawa dia bukan seorang penyabar yang tinggi ilmu. Kalau saya rasa kalau pendapat kita mungkin kita dah terjah dah kan, mungkin dah bergaduh dah. Tapi itu tidak dilaksanakan dan tidak dilakukan oleh Cendana Dewi. Jadi yang ketiga watak yang saya lihat yang dibawa oleh Encik Fathia cuba menggambarkan bahawa Cendana Dewi ini memperlihatkan maruah diri yang tinggi dan membawa nilai moral bahawa segala masalah yang wujud ini boleh diselesaikan melalui musyawarah dan bukannya menggunakan kekuatan tenaga untuk bertikai. Ini dapat dibuktikan melalui muka surat 13 ketika Kantik Uda dan Kantik Umbang tengah bertikam keris, yang dikatakan sangat hebat masing-masing dengan ilmu silat dan juga bermain keris yang hebat, berjaya untuk menepis satu sama lain. Sepanjang pertikaman ini berlaku, kita tak tahu berapa lama. Banyak kawan saya kata tadi 7 hari 7 malam, mungkin juga lah saya kata kan. Jadi berapa tempoh panjang sebab kalau dikatakan 7 hari 7 malam, dia boleh menjadi simbolik kepada lamanya mereka bertarung kan. Tapi tidaklah diberitahu 2 jam, 3 jam. Mungkin dengan 7 hari 7 malam menunjukkan kehebatan persilatan masyarakat Melayu itu yang membawa kepada lamanya nak bunuh orang tu. Jadi kehebatan ilmu persilatan itu ada di sana. Jadi sepanjang pertikaian keris itu berlaku, kita dapat lihat Cendana Dewi tidak henti-henti berteriak, Abang Umbang, Abang Uda, berhentilah, ingatlah pada Allah. Ini yang dikeluarkan daripada mulut Cendana Dewi sepanjang pertarungan itu berlaku. Yang kedua, kita dapat lihat Cendana Dewi, dia sanggup dirinya itu terkena tikaman daripada Umbang kerana ingin menyelamatkan Uda yang sangat dikasihi. Ketika dirinya di saat-saat akhir, kemusatan akhir, masih ada lagi kata-kata yang dikeluarkan oleh Cendana Dewi kepada kedua-dua orang inilah. Pertama, bertaubatlah Abang Umbang, dengan jalan taubat semua dosa diampunkan. Dewi maafkan segala kesalahan Abang Umbang. Abang Uda, Cendana sangat merinduimu. Apakah daya? Begini kesudahannya. Jika Abang Uda memilih berdamai dan berbincang, itu lebih baik dan ditutup oleh agama. Beradu kekuatan dan pembunuhan bukan cara menegakkan kebenaran. Inilah kata-kata yang terdapat dalam muka surat yang terakhir 15 yang menggambarkan unsur didaktik dan unsur pengajaran yang cuba disampaikan oleh Uda dan Umbang tidak bertikam.
keris. Besar kemungkinan generasi muda dan juga Cedana Dewi masih hidup hingga hari ini, kan? Tapi di sebaliknya itu yang berlaku. Kemudian watak kedua yang terdapat dalam cerpen ini, sanggup seorang sahabat baik menikam kawan, kerana cinta. Laila Sari cintakan juga kepada Kartik Buddha, tapi Kartik Buddha cintakan Cedana Dewi. Jadi sebenarnya dia jadi cinta empat segi sebenarnya. Bukan tiga segi dah. Tadi dikatakan tiga segi, tapi sebenarnya dia jadi cinta empat segi. Dan Laila sanggup khianati Cedana Dewi kerana dia nak gagalkan Buddha berkahwin dengan Cedana Dewi. Dan dia sangat membantu Umbang untuk meracuni ayah dia supaya ayah dia itu dijaga oleh Umbang. Dan akhirnya kerana jasa Umbang ini, keluarga dia, ayah Cedana Dewi sanggup terima sebagai menantu. Itu yang berlaku. Kerana cinta, manusia sanggup buat apa saja. Kerana cinta jugalah Laila Sari sanggup tiada tinggalkan. Dan inilah yang kita katakan satu tema yang cuba dibawa oleh Encik Batia dalam cerpen, di mana Encik Batia tidak menunjukkan bahawa Kartik Buddha dan Kartik Umbang itu mati. Dia hanya berhenti sampai apabila Cedana Dewi itu terkena tikaman dan Cedana Dewi mati. Sampai setakat itu. Seterusnya itu tidak disambung. Jadi kalau ikut cerpen itu, Buddha dan Umbang hidup. Itu yang dibawa oleh saudara Batia bin Umar lah. Sebab dalam penulisan karya-kreatif kita boleh hentikan cerita di mana-mana saja. Kita tidak bawa sampai ke akhiran sejarah, kerana karya kreatif itu adalah fakta sejarah yang boleh dicampurkan dengan rekaan sendiri. Okay, saya pergi sana dulu kan ya? Okay, baik. Terima kasih. Okay, baik. Betul. Cerpen yang saya tulis ini ialah adaptasi. Setelah saya rangkumkan novel dan cerita kosong. Jadi saya tambah satu lagi. Ini satu pengembangan, satu contoh pengembangan pada cerita rakyat. Macam Dr. Irfan sebut tadi, cerita empat segi dalam cerita saya. Sebenarnya kalau dalam novel sebenarnya yang mati tu 4. Satu pakai baru ke Cik Bastian. Kalau dalam novel ini kalau kita kirakan, kematian ialah Buddha, Umbang, Cedana Dewi dan anak yang dikandungkan. Jadi saya fikir itu 4 kematian. Tetapi yang disebutlah ibu mati berkata. Satu tajuk yang diangkat. Itu saja pasal. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Irfan dan Encik Batia atas kepasan sebentar tadi. Majlis berehat seketika dengan memberi laluan kepada persembahan yang telah disediakan. Untuk itu, para panel sila mengambil tempat di kerusi bawah sebelum sambung ke kerusi yang seterusnya. Sama-sama kita menikmati dan menghayati persembahan. Tes 1 dulu. Tes 1 tes 2. Cubaan suara 1, 2, 3.
Kepulangan muda menyebabkan kampung Ipoh berkeadaan tegang. Ramalan-ramalan sudah dibuat bahawa muda akhirnya akan menuntut bela. Tetapi muda sendiri enggan membincangkan hal itu dengan kawan-kawannya. Dia tidak sanggup bermain keris dengan saudaranya sendiri. Aku berhutang sebuah nyawa kepada Muda sendiri jarang-jarang lagi keluar rumah. Kalau dia keluar, dia lebih suka sendirian. Dia mengelak diri untuk bersemuka dengan umbang, dengan ayahnya atau dengan ibunya. Dan dia tidak mahu menemui Dewi, walaupun Kuntum sudah beberapa kali membawa pesan secara sunyi. Dia sudah menjadi isteri orang. Tidak payah aku menemuinya lagi. Sampaikan salam aku kepadanya, supaya dia melupakan segala-galanya. Tapi muda, hatinya masih milik engkau, muda. Hatiku sendiri telah rosak. Engkau marahkan dia benar-benar. Tidak. Mengapa aku harus marahkan dia? Aku tahu semua cerita tentang dia. Dan aku tidak marahkan. Sudilah bertemu dia, muda. Dia minta sungguh-sungguh bertemu di tempat biasa. Kalau engkau tak penuhkan harapannya, dia akan lebih sengsara. Sengsara. Ya, muda. Ya. Muda hanya gelap. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan petang itu, seperti biasa, dia ke sungai untuk mandi sendirian. Sejak pulang, dia tidak lagi mandi di bengkalan bersama orang ramai. Tempat mandinya ialah arah ke hilir bengkalan, tidak jauh dari lubuk dalam tempat dia dan Dewi pernah bertemu dulu. Ketika duduk di sini, hatinya akan teringat kisah-kisah manis sewaktu mereka bertemu. Kisah mereka saling berteguh hati dan rasa. Dia melihat dalam ingatannya berapa air mata jernih keluar dari kelopak matanya. Ya, di sini, di atas batu sebelahnya inilah Dewi duduk dulunya. Muda mengeluh sendirian. Tiba-tiba dia mendengar orang menghampirinya. Cepat-cepat dia berpaling. Dewi dilihatnya melangkah tenang, tetapi ragu-ragu ke arahnya. Wajah sepupunya itu begitu memeranjatkannya. Dia begitu cengkung kelihatan, begitu tidak bermaya. Matanya dalam dan tidak bersinar seperti dulu lagi. Rambutnya menggerbang, tidak menentu, dan badannya begitu lesu, begitu kurus. Dia berhenti ketika sampai tidak jauh dari Muda. Kenapa kau datang? Abang marah saya datang. Aku tidak tahu. Jawab Muda bergetar. Hatinya begitu terasa detarnya. Abang marah saya datang. Nanti apa kata orang Dewi? Abang, kenapa kita mesti takut dengan orang? Kerana engkau telah menjadi kepunyaan orang lain, Dewi. Itu tidak menjadi apa-apa untuk saya. Tidak. Sebenarnya antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi yang nak dibicarakan. Ibarat kampas telah dipintal menjadi benang. Ibarat benang telah ditendang menjadi kain. Tapi, kenapa kain boleh menjadi benang, sedangkan benang tidak boleh menjadi kapas? Mustahil, Dewi. Mustahil.
Kerana anak yang kau kandung itu adalah anak umbang. Dan kau akan selama-lamanya menjadi kenyataan umbang, Dewi. Kau bacot muda. Mungkin aku bacot. Biarlah aku bacot. Tetapi dengan umbang aku tidak mahu bermain keris. Biarlah aku terima apa yang telah berlaku. Tapi abang muda. Jangan panggil aku apa lagi, Dewi. Tetapi sejak hang tua sejarah sudah bermula. Saudara-saudara daging selalu mati di tangan saudara sendiri. Sejak sejarah dunia bermula, orang tidak tiba-tiba mati kerana mencari keadilan. Apakah engkau takut hendak bela keadilan abang muda? Keadilan. Dunia ini tidak pernah adil, Dewi. Dan engkau sanggup membiarkan manusia memarah jelela? Tidak. Tetapi jika umbang benar-benar bersalah, Tuhan pasti akan menghukum dia. Bukankah hanya Tuhan yang mengadil? Dewi mendiamkan diri. Tangannya mula menggosok-gosok kedua-dua matanya. Tiba-tiba mereka tersentak. Dari belakang terdengar suara umbang menyergahkan. Dia bercekak pinggang dengan mata berpinah-pinah. Sebilah keris kecil terselip di pinggang kirinya. Siapa sebenarnya yang tak aku sangka begitu rendah kamu berdua. Dengan suara nekat umbang, muda tahu bahawa umbang datang membawa tujuan. Kalau tidak masakan dia berkeris di pinggang, dia tidak mahu menyembah umbang atau berlaku lembut terhadapnya. Dia sudah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Tak kau tahu Dewi sudah menjadi isteri aku? Iya, aku tahu. Dewi sudah menjadi istrimu. Tetapi kau merampasnya dan tidak jujur daripada kumbang. Muda! Aku sudah nikahi Dewi secara adat agama. Dia sudah menjadi istri aku yang sama. Benar, dia istrimu yang sah. Tetapi kau kena ingat, bukan aku yang mencari dia. Dia yang datang kepadaku. Jadi, kau tahu apa artinya itu? Umbang melangkah beberapa langkah ke hadapan. Dewi yang kelihatan seperti tidak bimbang apa-apa segera beredar belakang muda. Dewi! Kemana kau? Tidak! Dia hidup atau mati bersama kumbang. Sungguh-sungguh nampaknya kau muda. Mana tidaknya? Sudah lama aku nak berbunga. Najis rupanya kau balas. Sekarang kau mahu aku nak beremas pula. Siapa sebenarnya yang menabur bunga? Bukankah aku yang samakan kau dengan dulu? Selepas selamatkan aku, kau yang nanti aku pula. Bukankah itu? Adakah itu cara berteman itu? Sekarang apa yang kau mahu muda? Engkau pun tahu aku malas berbelahan. Aku tak lagi sama saudara sendiri. Aku juga tidak mahu berkelahi. Apatah lagi aku berhutang sebuah nyawa kepada engkau. Tetapi aku tidak boleh melihat keadilan di hidupnya. Di depan. Apakah sekarang masanya muda? Terpulang kepada engkau. Tetapi engkau kena ingat. Engkau berkeris, aku tidak. Tetapi kita belum tahu darah siapa yang akan mengalir, mayat siapa yang akan berbicara. Jika aku mati, itu tidak menjadi apa-apa. Kerana bagi orang kampung aku sudah lama mati dahulu. Jika sekali kau berkata-kata, kau pun tahu aku selamanya pantang di Sabah. Baiklah, itu yang kau mahu. Sebelum saja kisah ini mesti tamat. Biar semua orang kampung akan menggali kubur. Aku ataupun engkau, mereka akan menggali dua yang sana. Umbang-umbang ikatan kepalanya ke pasir. Dia marah lalu beberapa langkah. Tetapi sebelum rapat betul dengan muda, dia berhenti lagi. Tangan kanannya sudah memegang keris yang masih bersarang. Tapi muda, aku memang tak takut berjuang. Sudah menjadi anak pahlawan. Kalau tidak mati di ujung senjata, mana lagi rakyatnya. Tapi aku masih terfikir, patut
apakah kita bertumpah darah hanya kerana seorang perempuan? Salah muda. Sebenarnya perjuangan ini bukan perjuangan untuk merebut seorang perempuan, tetapi perjuangan ini adalah perjuangan untuk merebut sebuah keadilan. Aku tidak boleh membiarkan keturunan akan datang menghenyak-henyak keadilan. Dan akan aku pastikan orang yang menghenyak-henyak keadilan akan aku hapuskan di dalam dunia ini. Baiklah. Baik muda. Jika demikian kata engkau, apa yang disebutkan darah juga berdarah. Bila umpam mencoba keris dari sarungnya, barulah Dewi akan sedar apa yang akan berlaku. Tadinya dia termenung seperti tidak tahu apa yang harus dibuatnya. Imam. Imam besok cinta menabur fitnah tentang si udara.
Malam perhitungan peristiwa berdarah, uda dan umbang saling bertelingkah, meragu nyawa insan tidak bersalah. Pesan Sri Kandi menjadi azimah, sucikan dosa dengan bertaubat, usah bertelingkah sesama umat. Pegangan agama tuntutan akhirat. Sekian, terima kasih. Tes. Ku tanam selasih
sejati, kekal abadi. Hai Cendana Dewi, kau tetap ku kenal, janganlah kau bimbang. Sayang, kau tetap ku sayang sejati, kekal abadi. Selasih ku siramkan di ujung halaman, mengenangkan kasih, wahai sayang, lambang percintaan. Hai Cendana Dewi, kasih yang ku rindu, ku kenang selalu. Sayang, semoga takkan layu, cinta yang sejati, kekal abadi. Hai Cendana Dewi, kau tetap ku kenal, janganlah kau bimbang. Sayang, kau tetapkan pulang di sisiku, sayang, membawa harapan. Ku siram selasih, ku siramkan di ujung halaman, mengenangkan kasih, wahai sayang, lambang percintaan. Kita teruskan dengan agenda kita yang seterusnya, sesi soal jawab antara ahli panel dengan para penonton. Jadi, ada apa-apa persoalan ke berkenaan naratif lisan yang kita bawakan hari ini? Silakan saudari. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudari moderator dan pandangan. Soalan saya berbunyi, apakah keperluan mantra dalam kisah lubuk mati bertiga? Itu saja. Okey, terima kasih kepada soalan. Jadi keperluan mantra, jadi mantra ni sebenarnya bahasa Sanskrit. Bahasa Melayu yang dalam bahasa Melayu mantra ini bermaksud jampi. Jadi tak semua orang lah yang mengamalkan mantra ini. Jadi mantra ini diucapkan dengan irama, dengan berentak. Jadi keperluan ni, mantra ni dalam kisah lubuk mati bertiga adalah berkaitan dengan ilmu silat. Jadi seseorang individu yang mengamalkan silat ni, dia ada juga ilmu mantra. Jadi mantra ni dia biasanya dikaitkan dengan agama. Sebab kita kan, kita fahamlah, kita dulu berkembang daripada Hindu kepada Buddhis dan seterusnya kepada Islam, dan dia ada elemen percampuran. Jadi mantra ni secara khusus dia tidak diamalkan oleh semua orang. Dia diamalkan oleh individu tertentu sahaja. Dan untuk dia lebih kepada kita panggil sebagai dia mampu memberi kekuatan spiritual lah. Dan dia untuk menguatkan elemen spiritual kepada pengamal. Dia kena kita panggil sebagai perlu dipercayai, perlu dipegang kepada bahasa dan kata-kata
kata yang terdapat dalam mantra tersebut. Dan orang yang mengamalkannya perlu yakin kepada mantra itu. Terima kasih. Jadi ini adalah salah satulah. Terima kasih Dr. Reza. Jadi ada lagi persoalan yang ingin dilontarkan kepada ahli panel? Jika tiada, masa pun dah mencemburui kita, maka kita teruskan kepada saya ingin menjemput panel untuk merumuskan diskusi kita pada hari ini. Jadi, bersilakan Cik Bahtiar untuk merumuskan diskusi. Baik, saya mewakili rakan-rakan pekaji untuk merumuskanlah orang-orang Timur pada hari ini. Tapi saya sebagai pengkaji turut berbangga dengan persembahan yang telah disahkan oleh para peserta tadi, menambah kuatkan kita punya pemahaman dan penghayatan lah. Baik, cerita rakyat ini perlu semua agensi terlibat sebenarnya. Kita perlu mempunyai iltizam yang tinggi untuk memantabakkannya semua peringkat. Jadi cerita rakyat Lubuk Mati 3 ni salah satu yang kita sentuh pada hari ini, dan sebenarnya banyak lagi Kalau kita ikutkan di Terengganu, kita ambil di Terengganu, terlalu banyak cerita rakyat belum nanti kita memantabakkan dan kita war-warkan, kita bincangkan, kita kupas. Kalau saya sebut macam legenda Gelung Bila di Pasir Panjang, Keris Suluh Hati, legenda Cik Pe, legenda Bubuk Mayang dan sebagainya. Saya telah menulis 2 karya terhasil terbitan DBP, satu Misteri Siredam dan keduanya legenda Pulau Perhentian. Ini secara keseorangan tetapi dibantu oleh DBP. Jadi agensi-agensi ini perlu seiringan. Sampai penulis-penulis macam saya, DBP, JKKN, Pasal Sejarah, sebagainya perlu bergabung untuk mengangkat cerita-cerita rakyat ini. Dan kalau kita lihat wajarkah Lubuk Mati 3 ini diangkat kisah pembunuhan sebagai satu perkara yang perlu dinobatkan. Mari kita kembali rujuk pada sejarah, macam mana Masuri dibunuh juga, macam mana Masuri dipitnah, dan akhirannya begitu tragis. Tapi apa yang kita tengok dalam film sekarang? Kalau kita contoh Masuri ini, kisahnya begitu tragis dan kejam. 7 keturunan bumi digersam, tapi kini telah menjadi pusat pelancongan antarabangsa. Betul tak? Secara global. Jadi cerita rakyat ini punya sumber pelancongan yang perlu diangkat sebenarnya, dan jadi industri pelancongan dan berimpak ekonomi. Kalaulah boleh Lubuk Mati 3 ini dia satu pusat pelancongan juga di Kuala Berang nanti. Lubuk itu jadi satu tempat pelancongan yang dikenali. Tak salah rasanya kalau kita bermula dari sekarang, semua agensi terlibat sama untuk mengangkat. Dan satu contohnya lah cerita rakyat di situ. Di Kuala Berang ni banyak cerita rakyat. Kalau kita kaji, saya sekarang menekuni sejarah Terengganu, tulisan Misbah. Misbah ni bapa pada sejarah Terengganu. Disebutkan macam Tok Berang. Ada kisahnya. Kampung Sungai Tersat, ada kisahnya. Jadi kalau kita kumpul cerita rakyat di Kuala Berang saja mungkin ada puluhan. Kali saya bincang dengan Cik Kamarudin tentang nak angkat tarian balai. Itu semua merupakan khazanah bangsa kita, terutama di Terengganu. Kalaulah kita berganding bahu dan jayakannya, itu satu perkara yang amat bermakna bagi kami semua lah, kita rakyat Terengganu khususnya. Itu saja rumusan. Saya harapkan diskusi orang Timur pada hari ini beri manfaat dan kefahaman, dan selalu kita berjuang untuk memantabakkannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Bahtiar. Dr. Inas kita untuk tambah. Okey, dan terima kasih untuk rumusan terakhiran. Saya rasa kita kena melihat kepada kepentingan kepada kita mencongkir dan menggali segala khazanah. Di
mana di sekolah terutamanya kita ada MBM ya, memantabatkan bahasa Melayu. Jadi aktiviti tajuk khatanas beginilah yang kita cuba angkat supaya kita dapat memantabatkan semula bahasa Melayu kita, menggalakkan kita untuk mengkaji karya-karya dan juga ini adalah khazanah bangsa kita yang perlu kita ketengahkan supaya ia boleh direkodkan dan boleh dijadikan bahan dalam bentuk tulisan yang boleh diwarisi zaman berzaman. Kalau hanya sekadar tradisi lisan, bila matinya seorang sumber yang boleh dirujuk, maka sejarah itu hilang bersama-sama dengan kematian sumber itu. Jadi kita perlu melaksanakan kajian seperti ini untuk memastikan cerita yang selama ini yang belum lagi digali ataupun sedang digali itu kita rekodkan. Jadi jadikan dia sebagai penerbitan yang sudah tentu nanti boleh dirujuk oleh generasi yang akan datang. Okay? Jadi itu sebahagian daripada usaha saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Irfan. Maka sekian sahaja sesi Borak Orang Timur Cerita Rakyat Kuala Berang Lubuk Mati Bertiga untuk kali ini. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutan dan memohon maaf andai ada silap dan salah daripada kami. Akhir kala daripada saya, terimalah salam penuh santun, salam memohon maaf dan salam meminta ampun. Majlis seterusnya diserahkan kepada pengacara majlis.